Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nikuan bin Omar, Timbalan Naib Chancellor HEPA. Yang berusaha Saudara Muhammad Azran Faris bin Azmi, Ketua Cawangan Pembina Kuala Terengganu. Yang berusaha Barisan Pimpinan Majlis Perwakilan Pelajar. Yang berusaha Barisan Pimpinan Persatuan Belia Islam Nasional Pembina UNIZA, dekan-dekan, ketua-ketua pengarah pusat, pensyarah-pensyarah, tim jemputan, urus setiap program, para mahasiswa dan mahasiswi yang dihormati sekalian. Bagi memberkati majlis pada malam ini, dijemput Saudara Muhammad Aziz bin Hud, Jawatan Kuasa Biro Kepimpinan Tarbiyah Pembina UNIZA untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyya wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fawaththik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bika wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami serta muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada saat ini demi keesaan-Mu. Kami hari ini sedang bersama-sama orang-orang yang soleh dalam kalangan kami ya Allah. Maka berkat daripada itu ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami. Andai kami alpa daripada agama-Mu, andai kami lari daripada agama-Mu, kembalikanlah kami ke jalan yang sebenar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Berkatilah majlis pada hari ini. Semoga majlis kami pada hari ini menjadi perhimpunan yang mendapat rahmat, dan perpisahan kami selepas ini adalah perpisahan yang terpelihara daripada dosa. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallah. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Kuntum melati tumbuh melata, burung merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Hari ini mengugal jagung, hari esok memetik peria. Pelbagai ancaman kita dikepung. Komando datang pengkhianat negara.
Seterusnya, majlis menjemput pengarah program Forum Komanggo Pengkhianat Negara, Saudari Amira binti Ahmad Suhaimi untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ikhlas bin Haji Soliman, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, Dr. Ahmad Bazli bin Syafi'i, Pengarah Kolej Kediaman, Gong Badak merangkap wakil TNC HEPA. Maafkan saya. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nikwan bin Omar, Timbalan Naib Chancellor HEPA, Dr. Ahmad Bazli bin Syafi'i, para panel jemputan, dekan-dekan, pengarah-pengarah pusat, serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini untuk mendengar isu yang sedang hangat perkatakan ini. Kira dia di antara objektif forum ini ialah: pertama, memberi pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswi UNIZA tentang Komanggo. Kedua, mengenal pasti tuntutan Komanggo yang dianggap mencabar kedaulatan umat Islam di Malaysia. Yang ketiga, meningkatkan jati diri mahasiswa-mahasiswi UNIZA sebagai umat Islam dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman Komanggo. Baiklah, tanpa mendengarkan masa lagi, saya serahkan masa ini kepada saudari pengerusi majlis kerana nampaknya ahli panel kita sudah tidak sabar lagi untuk membahaskan isu mereka. Okey, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan sedikit diri. Terima kasih kepada pengarah program atas ucapan tadi. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan majlis pada malam ini, marilah kita sama-sama menyaksikan video montaj yang telah disediakan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan.
memohon saudara moderator dan ahli panel untuk mengambil tempat. Dengan sukacitanya, saya menyerahkan majlis kepada saudara moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ramai hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini pembina diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat program yang dinamakan sebagai Forum Temanggung Pengkhianat Negara. Dan bersama dengan saya Muhammad Hazan bin Muhammad Yusof, iaitu saya sebagai moderator, dan bersama dengan saya barisan ahli panel yang bagi saya sangat arif untuk menjelaskan kepada kita tentang isu yang semakin hangat di Malaysia ini, iaitu isu Komanggo. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Al-Fadil Ustaz Muhammad Gunawan bin Abdul Aziz. Bapak Ustaz, Ustaz merupakan pegawai khas KPI di Jabatan Perdana Menteri. Baik, yang ahli panel kita yang kedua, yang berusaha Profesor Datuk Dr. Badrul Hisham bin Abdul Aziz, merupakan ahli Jawatankuasa Pusat ISMA. Dan yang terakhir, seorang anak muda saya kira, iaitu saudara Muhammad Ashraf bin Muhammad Farid, merupakan daripada unit kajian dan informasi pembina, insyaAllah. Pada hari ini forum kita, iaitu untuk pengetahuan ahli panel, forum kita 2 pusingan. Selepas 2 pusingan itu, kita akan buat sesi soal jawab kepada siswa dan siswi yang ingin bertanya kepada ahli panel kita, diadu-adukan. Seterusnya, yang terakhir, kita memberi rumusan, memberi peluang kepada ahli panel, setiap ahli panel untuk memberi rumusan mengenai isu kita yang ini, Komanggo. Baik, tanpa membuang masa lagi, hari ini untuk pusingan yang pertama ini, kita mulakan dengan soalan kepada Ustaz Muhammad Gunawan. Soalan ni mudah ya Ustaz. Sebelum kita pergi jauh lah mengenai Komanggo ni, kan, kenapa kita nak mengatakan Komanggo ni bahaya, kenapa kita nak mengatakan Komanggo ni pengkhianat, maka soalan mudah yang perlu kita ketahui, iaitu Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan Komanggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, saudara Azwan, yang saya hormati, VIP yang ada pada malam ni, dan tak lupa juga kepada rakan panel, Prof Datuk Badrul Hisham, dan juga saudara tak boleh guna cik. Tak cik dah kan, bila sampai kat dia jadi saudara. Saya pun saudara Gunawan. Okey, pada saudara Ashraf yang alhamdulillah dapat bersama kita
pada malam ini dalam satu forum yang bagi saya sangat penting, dan banyak syukur pada Allah SWT telah izinkan apa yang kita rancang, yang kita jadualkan. Bilik kita pun nampak Alhamdulillah dapat dipenuhi, dan walaupun saya dimaklumkan sedang revision week kan, tengah-tengah study mock dan semua ni kan, nampaknya ada ruang lagi, agaknya senang pun soalan kat sini kan. Sesenang soalan yang moderator bagi kat saya tadilah kan, apakah itu komando. Baik, jadi bila sebut tentang komando ni bunyi pun sedap kan, macam komando kan. Dan orang lebih mudah ingat komando tu daripada semua entiti yang berkait dengan isu yang sedang kita bicarakan. Hari ini betul kalau kita melihat kepada tajuk forum, topik, mautu', asas forum kita ialah untuk membicarakan tentang komando pengkhianat negara. Tajuk tu dah jatuh hukum dah kan? Tajuk tu kira dah jatuh hukum dah, pengkhianat dah kan? Tetapi di sini dalam masa yang sama kan, saya nak tanyalah kat sini pada saudara-saudari sekalian, siapa sini yang belum tahu siapa itu komando? Sila angkat tangan. Tahniah kepada puan yang angkat tangan lah. Kan? Sebab pengalaman lah, pengalaman belajar dulu, kalau kelas tu orang Malaysia je siap kan. Penceramah ataupun lecturer pencarah sakit kepala kan. Dia ajar-ajar, ada yang tak faham, semua tenung makrifat dia tak penceramah kan, pada pencarah. Ada yang tak faham, macam tu juga kan. Jadi, tapi Alhamdulillah kan, nampaknya audience kita alert dengan situasi dan sanggup berpartisipasi. Dan saya dengan itu mengharapkan dan saya expect soalan-soalan yang akan datang selepas ini adalah soalan-soalan yang sangat akan signifikan untuk kita bincangkan bersama, insya-Allah. Baik. Jadi komando ni, bila kita cerita tentang apakah itu komando, maka kita kena faham satu lagi perkara yang besar, iaitu UPR. UPR, bukan PRU. PRU lain cerita dia. Ya. Ini UPR. UPR ni dia hanya terjadi di Geneva, Switzerland. PRU tak apa kat sini je. Satu Malaysia yang akan hara dengan PRU. Dah lepas pun tak apalah, dah selesai dah. Tapi yang UPR ini berlaku di Geneva, dan untuk kali ini berlaku pada tahun 2013 pada tarikhnya 24 Oktober. Ini tarikh keramat bagi Malaysia, di mana negara kita Malaysia telah dihakimi ataupun telah diaudit oleh masyarakat antarabangsa di bawah naungan Human Rights Council of United Nations, UNHRC, United Nations untuk Human Rights Council, yang ibu pejabat dia berada di Geneva. Dan saya dan beberapa orang rakan akhirnya sampai ke sana lah juga pasal kes ini kan. Kami pergi, walaupun tadi saya diperkenalkan sebagai pegawai kerajaan, pegawai khas di Jabatan Perdana Menteri, tetapi semasa saya ke Geneva, itu semua pergi adalah atas kapasiti saya sebagai aktivis dalam NGO. Tapi saya tak pakai topi lah kan. Rupiah yang saya pakai pada masa tu ialah pertama sebagai penasihat kepada Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kuala Lumpur ataupun PINTA. Yang kedua sebagai ahli jawatan khas Sekretariat Ulama dan Umarah. Yang ketiga, saya sebagai pengerusi kepada Majlis Ittihad Ummah. Jadi atas 3 kek itu akhirnya saya diminta, walaupun dah last minute, untuk menyertai NGO Islam. NGO Islam ini kami beri nama sebagai Muslim UPRO. Muslim UPRO inilah yang melawan komando. Tapi ramai orang kena komando daripada Muslim UPRO. Sakit hati juga kita kan. Saya kat Geneva masa tu dapat SMS menyatakan ada satu surau yang sepatutnya saya bagi kuliah. Jadi pengurusi ataupun pengurusi biro dakwah yang menganjurkan kuliah-kuliah ni dah SMS ataupun WhatsApp pada semua
grup surau dia lah kan, grup Korea dia tu menyatakan adalah dimaklumkan Ustaz Gunawan tak dapat bersama kita untuk kuliah pada malam ini, terpaksa ditangguhkan bla 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 kerana beliau sedang bersama Komando di Geneva. Sudah ada tak pula duduk dalam Komando ni kan, tak pasal-pasal dapat title pengkhianat negara saya. Jadi saya pun walaupun mahal SMS daripada Geneva tu ke Malaysia, saya SMS juga kepada pengerusi tu kan, minta betul kan saya bukan bersama Komando, saya duk lawan Komando ni kat Geneva kan. Jadi yang kita kena faham mula-mula sekali, macam mana Komando ni boleh jadi pengkhianat negara, kerana adanya satu proses di peringkat PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ataupun United Nations, UN, berkenaan hak asasi. Asasi apa? Bukan hak asasi lembu, bukan hak asasi bau, kan? Hak asasi manusia. Yang hak asasi binatang belum cerita lagi. Sebab kat barat sekarang ni orang punya hak asasi tu dah gila sangat, dah jadi satu agama, kan? Sekarang binatang pun ada hak binatang. Bahkan dah ada orang kaya yang membuat wasiat harta dia diwariskan kepada anjing dia. Ketua lah anjing tu kan. Bagi kat saya pun bagus. Jadi apa itu UPR? Bukan PR2 dah clear yang tu kan. UPR, Universal Periodic Review, semakan berkala sejagat berkenaan hak asasi manusia. Malaysia sebagai anggota PBB yang bertanggungjawab, ada juga anggota yang tak bertanggungjawab. Contohnya Israel. Israel ni berapa kali kejap je, okey saya setuju masuk UPR, kejap saya tak nak, saya nak keluar daripada UPR, lepas tu masuk balik UPR. Macam tu je dia bagi dia lantak. Kau lah nak cakap apa negara aku pun, aku nak buat, aku buat. Aku nak bom Gaza, aku bom. Aku nak ni tebing barat, aku buat je kan. Itu Israel. Itu anggota yang tak bertanggungjawab. Jadi Israel itu kita berhenti kat situ lah. Forum lain pula. Okay. UPR ini disertai oleh anggota-anggota UN. Semasa sesi berjalan pada tahun ini, bukan 24 bulan. 24 bulan tu ialah untuk sesi Malaysia, iaitu petang saja. Paginya tu negara lain. Dan telah berlangsung 2-3 hari sebelum itu, negara-negara lain mengikut jadual masing-masing. Okey. Jadi Malaysia pada 24 hari bulan itulah Malaysia telah dijemput, telah dijadualkan untuk berada dalam satu dewan, yang mana dewan itu diberi peluang kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan pandangan kepada Malaysia berkenaan hak asasi ataupun pelaksanaan hak asasi di Malaysia. Okey. Tapi negara yang nak bagi pandangan ni, peer review ni, dia kena daftar dulu. Oh, saya berhasrat nak ambil berpartisipasi dalam Malaysian Review. Jadi Malaysia telah menduduki tangga kedua dalam carta. Sebab apa? Negara yang paling diminati untuk diberikan recommendation oleh masyarakat antarabangsa dengan menduduki carta kedua tertinggi selepas China. Kita tahulah China negara komunis. Memang banyaklah isu hak-hak asasi ni. Kita fahamlah kenapa ramai sangat nak cerita pasal China. Tetapi apabila satu Malaysia, negara yang aman damai kan, negara yang begitu termasyhur dengan toleransinya, dengan sifat lemah lembutnya kan, silap jadi lemah lembut pun ada juga kadang-kadang. Jadi tiba-tiba rupanya mendapat perhatian dan minat yang begitu besar sehingga 108 negara telah mendaftar untuk memberikan pandangan. Semua negara di 108 yang akan memberi pandangan. Akhirnya kita menerima 252 rekomendasi. Itu bahasa diplomasi. Dia panggil recommendation, saranan. Tetapi kalau bahasa kampung kitanya, desakan. 252 desakan daripada 108
8 negara ini supaya mendesak Malaysia melaksanakan tuntutan mereka, desakan mereka. Kan? Faham tak kan apa itu UPR? Okey. Disebabkan ada UPR ini, setiap negara yang menyertai UPR hendaklah memberikan report sebelum sesi review tadi. Maka yang boleh bagi report ni 3 entiti. Ada berapa? 3. Bagus. Buat contoh jadi panel pertama. Dia orang masih segar bugar lagi. Sebab kita semua ni orang-orang Melayu kan, kita ni orang Timur berpegang teguh dengan kata orang tua-tua kan, jangan jadi resmi parti, lalang jadilah resmi parti, makin berisi makin tutup. Pak tu saya risau sikit tu. 5 minit ni okey lagi, dia kata ada isi tak banyak kan, tak lagi isi dah banyak, dia mula tunggu. Untuk saya dulu kalau dia buat parti, tengok bila parti memberak berisi tu, dia tekan, kalau nampak nak report dia akan tongkat. Kalau tak padan tongkat tu, tongkat buat. Kena pula yang kursi ada meja lagu ni, lagi dah bagus kan. Tapi insyaAllah kat sini, insyaAllah lah kan, akan setia hingga ke akhir rancangan. Baik. Oleh kerana itu 3 entiti stakeholders yang dibenarkan memberi report. Yang pertama, kerajaan sendirilah. Maka kerajaan pun buat dah report. Oh, kami dah laksanakan tu, kami dah buat ni, kami dah buat tu. Orang OKU-nya, orang untuk wanitanya, kami dah lantik ada kementerian khusus, ada menteri pula kota sekian-sekian. Kami sedang mencapai untuk 30% wanita dalam kepimpinan tinggi pegawai kerajaan, bla 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 lah, segalalah. Untuk OKU pula macam ni kan, untuk pendidikan macam ni, untuk kebebasan, keharmonian agama macam ni. Satu report. Report yang kedua daripada Suhakam. Tahu Suhakam? Kalau tak tahu, balik Google kan. Suhakam pun bagilah report dia. Begini. Yang ketiga, dia panggil civil society. Civil society, masyarakat civil yang suara mereka akan disampaikan oleh NGO. Kan? Non-government lah, maknanya persatuan badan bukan kerajaan, organisasi bukan kerajaan. Jadi NGO ini juga diberi ruang oleh United Nations untuk memberikan report. Maka adalah beberapa so-called NGO yang telah bergabung dan membentuk apa yang dinamakan sebagai Komango. Okey? Komango. Komango ni stand for Coalition of Malaysian NGOs. Itulah yang dinamakan Komango. Dan mereka telah buat satu report, dan report itu telah dihantar kepada PBB. Bukan setakat hantar kepada PBB, mereka telah sebarkan kepada semua wakil-wakil tetap negara anggota PBB yang mengambil bahagian di dalam proses UPR yang kita sebut tadi. Dan report dia inilah report dia. Saya tak akan pergi lebih lanjut sebab insya-Allah akan dibahas oleh panel-panel lain. Inilah report dia. Stakeholder Report on Malaysia. Kita sempat print. Yang ni kita ambil daripada bukan utusan malaysia.com.my ni. Ini kami print ni daripada suara.net. Suara.net yang merupakan urus dia bersama dengan Empower kepada Komango. Dia tulis sini, dia kata apa? Stakeholder Report on Malaysia untuk sesi ke-17 dalam pusingan kedua berkenaan hak asasi manusia di dalam proses Universal Periodic Review in 2013, prepared by the Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process, dalam bracket Komango. Ada bracket Komango. Okey, inilah report dia. Dan atas report inilah kita berani mengatakan mereka pengkhianat negara.
Dan kita kata hasil daripada apa yang mereka report. Mereka tak boleh engkar report ni. Terutamanya terhadap 6 tuntutan yang sampai hari ini mereka tak jawab. Kami daripada Muslim UPRO banyak report ni tentang OKU, tentang wanita, tentang orang asli, tentang bla bla bla. Tetapi kami fokus 6 saja tuntutan. Kenapa perkara ini dimasukkan dan kita bantah 6 tuntutan tersebut yang mana sampai hari ini dah habis Geneva dah balik dah. Masing-masing duduk lobby masing-masing. Tapi sampai hari ini 6 tuntutan tu mereka gagal untuk jawab. Adalah Hanitan tu, ketua delegasi tu cubalah kan nafi, kami tak ada sentuh. Tak ada sentuh apa kan? Ni ada ni. Dia nak lari macam mana, buatlah press statement macam mana pun, sampai dia buat PC press conference daripada Geneva. Sebab Komando ni dah sebulan berada di Geneva sebelum 24 bulan tu. Muslim UPRO hanya mampu pergi ke sana. Paling awal dia first batch yang pergi 17 Oktober, second 20, dan saya sendiri dengan 5 orang lagi daripada Muslim UPRO, batch yang ketiga yang terakhir sampai 22 hari. Nanti kita cerita yang kerja kat sana tu, insya-Allah ada ruangnya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai Komando. Komando ni satu pihak yang membuat report atas nama NGO, tetapi dalam report mereka menyentuh perkara yang sangat asas dalam perlembagaan, iaitu kedudukan Islam di Malaysia, dan ada beberapa tuntutan songsang yang turut mereka selitkan di dalam report mereka. Report ini dibuat dengan cara pertama dia bagi report dulu, sehingga dalam report ini saya nak tanya sini, cuba angkat tangan dengan ikhlas. Siapa dah tengok filem Tanda Putera? Tak kira tengok kat mana tu. Seorang pun tak pernah. Cuba angkat tangan. Kau tengok dalam dalam Google apa ke benda kan. Kalau tak pergi Fawakam pun. Okey, cuba angkat tangan siapa yang tengok. Siapa yang dah tengok? Dia tengok separuh, lepas tu separuh. Siapa yang tak pernah tengok lagi? Ni mungkin semangat sikit gua angkat kan. Okey. Terhindar dari fitnah. Kita sendiri pun jelas, kalau saudara-saudari, tuan-tuan perempuan ikhlas angkat tangan tadi, menunjukkan sebahagian besar, majoriti daripada kita tak pernah tengok pun Tanda Putera. Tetapi dalam report Komando, Tanda Putera ni dimasukkan dalam report dia. Boleh saudara-saudari bayangkan betapa detail report ni. Dan report inilah yang dijaja oleh Komando kepada semua wakil-wakil tetap negara yang mengambil bahagian dalam proses UPR ini. Jadi saya rasa cukuplah dulu persembahan hambar saya. Sebab saya pun dikatakan 7 minit, tapi entahlah dah lebih dah rasanya. Itu saya serah baliklah kepada saudara Hazwan kita. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Dan saya ingin bertanya, faham tak apa yang dijelaskan mengenai asal-usul Komando ni? Alhamdulillah faham. Saya tak ada keliru lagi lah. Akhir lagi lah. Okey. Baik. Tadi Ustaz mengatakan asal-usul dia Komando ni pergi ke Geneva dan sebagainya. Dan Ustaz pun ada sentuh tentang kumpulan. Maka kepada yang berusaha Datuk, siapakah badan-badan NGO yang terlibat dalam tuntutan Komando ni, dan antara tuntutan-tuntutannya yang sampaikan kita label sebagai pengkhianat itu apakah? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis yang saya hormati, rakan saya Musnah dan Puding, bicara-bicara ahli panel dan anak-anak mahasiswa yang kasih sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur bertemu pada malam ini, insya-Allah. Dalam saya rasa satu apa yang boleh dikatakan satu sesi yang cukup penting lah, ya.
kerana ini merupakan satu sesi yang akan membincangkan tentang apa yang kita katakan pada hari ini adalah tentang serangan pemikiran, ya, tentang apa yang kita sebut penjajahan pemikiran, ya, yang mungkin pada hari ini mungkin ramai di antara kita masih keliru atau masih tidak sedar benda itu berlaku, ya. Jadi sebenarnya Ustaz Gunawan telah banyak sebenarnya, ya, mengupas tentang Komanggo dan mungkin telah berbagi sedikit bayangan apa dia Komanggo yang mungkin kita akan kupas dengan lebih detail lagi. Tapi ya, sebagaimana yang diminta oleh pengurusi tadi, Komanggo ni sebenarnya dia terdiri daripada lebih kurang 54 yang disebut sebagai NGO, ya, lebih kurang 54 NGO yang kalau saya nak baca pada sekarang ni terlalu banyak lah, ya. Kita sebut 54 NGO ni: All Resident Association Coalition, APEC, Center for Independent Journalism, Civil Rights Community of Kuala Lumpur and Selangor China's Assembly Hall, Community Action Network, Sisters in Islam, ya. Kemudian kita kata apa lagi, RAFSA, Bar Council. Ada 54 NGO yang dikatakan NGO yang digunakan apa dikatakan Coalition of Nation NGO, yang pergi ke UPR, ya, untuk membentangkan apa yang disebut beberapa perkara, ya, untuk dibentangkan di dalam Predict Review ini. Tetapi kalau saudara-saudari tengok dengan lebih detail lagi sebenarnya, ya, 54 NGO ini, dan kalau kita sebut nama-nama tadi, mungkin di antara kita tidak pernah dengar nama NGO tersebut, betul tak? Ya. Dan apa yang mengherankan kita dan ramai pengkaji bila kita melihat isu Komanggo ini, daripada 54 NGO ini cuma 12 saja yang berdaftar, ya. Dan ini bukan sahaja diselidiki oleh ramai di antara kita, tetapi diakui oleh mereka yang terlibat di dalam Komanggo ini, ya. Bagi mereka ini tidak menjadi hal. Tetapi bagaimanakah mereka yang cuma 12 pertubuhan resmi yang berdaftar dan yang lain-lain tidak berdaftar, dan mendakwa mereka mewakili seluruh, ya, apa yang disebut semua NGO di Malaysia di dalam membuat tuntutan-tuntutan yang kita akan sebut sebentar lagi, ya. Dan tuntutan-tuntutan ini, saudara-saudari, merupakan kadang-kadang kalau saya tak berada di sana, mungkin Ustaz bersama mungkin dia boleh menceritakan dengan lebih detail lagi. Tetapi saya daripada sebagai ketua unit kajian dan strategi Ikatan Muslimin Malaysia, kita cukup peka dengan isu ini. Dan in fact, kita juga telah sedang mengambil tanda tangan, ya, 1 juta tanda tangan, ya, bersama-sama ini untuk jangan tidak balik ni kita kata bukan saja dengar saja, ya, atau telah mengetahui isu Komanggo ni, tetapi kena tanda tangan untuk menyatakan sokongan kita, penentangan kita kepada Komanggo ini. Cukup penting untuk kita melahirkan sokongan kita kepada usaha ini, ya, sebab saudara-saudari termasuk saya sendiri akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti apa yang telah kita buat. Kita mungkin tidak mampu untuk terbang ke Geneva, ya, macam Ustaz Gunawan, ya, atau kita tidak mampu untuk bersuara, tetapi sekurang-kurangnya di atas kertas, di hadapan Allah SWT nanti di hari akhirat, saya telah mengatakan bahawa saya telah letak tanda tangan saya untuk menyatakan tentangan saya kepada apa yang dibawa oleh Komanggo ini, yang kita akan lihat sebentar lagi. Jadi kalau nak lihat kepada semua nama-nama tadi yang sebut saya buat, ada 54 NGO. Saudara-saudara boleh lihat dalam, mungkin boleh Google nanti dan tengok lebih detail lagi. Dan mereka ini kalau kita klasifikasikan boleh dalam mungkin dalam 5 atau 6 grup. Ada grup yang memperjuangkan tentang kewanitaan, tentang wanita. Ada grup yang memperjuangkan tentang Kristian. Ada grup yang memperjuangkan tentang civil rights, ya, hak-hak asasi manusia, termasuk Suara, termasuk Bar Council, Tenaga Nita dan sebagainya. Ya, saya tak nak pergi detail tu, tapi itulah di antara apa yang disebut tadi beberapa NGO yang terlibat. Dan beberapa isu yang saya nak bawa di sini ialah apakah tuntutan-tuntutan ini yang mungkin kita boleh tengok dengan lebih detail lagi, ya. Boleh saya bacakan di sini dan ia merupakan sesuatu yang cukup penting untuk kita lihat dengan cukup serius. Ya. Sebab orang kata apa sibuk-sibuk dengan Komanggo? Apa kita sibuk-sibuk dengan hak asasi manusia? Tetapi boleh bayangkan saudara-saudari, mereka sanggup ke Geneva
ya, spend lebih masa lebih sebulan, belanja beberapa ratus ribu, berjuta mungkin, tak tahu siapa yang sponsor tu, ya, membawa isu-isu ini. Kenapa? Mari kita lihat isu apa yang mereka bawa. Contohnya di sini, yang pertama, menuntut Malaysia menandatangani dan memeterai International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diantaranya berbunyi, the committee observes that the freedom to have or to adopt a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with another, or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one religion or belief. Maksudnya di sini untuk memberi hak kepada orang untuk memilih agama dan juga untuk menukar agama. Ya. Dan inilah yang kita sebut kenapa kita menentang komando disebabkan dua perkara. Yang pertama disebabkan ianya bertentangan dengan Islam, yang kedua ianya bertentangan dengan perlembagaan. Perlembagaan ini yang perlu kita faham. Saya rasa mungkin di antara saudara saya ada yang belajar dalam bidang law, ya, kemudian yang perlu faham tentang apakah dia terkandung dalam perlembagaan. Perlembagaan Malaysia ini cukup special, saudara-saudari. Dan saya bukan orang daripada law, saya daripada kejuruteraan kimia. Tetapi disebabkan perkara ini, disebabkan Islam ini, kita kena ambil cara, kita kena faham, kita perlu tahu apa yang terkandung dalam perlembagaan, supaya kita sebagai orang Islam patut mempertahankan apa yang berada di dalam perlembagaan. Sebab itu pada hari ini, perjuangan Melayu Islam ini bukan perjuangan yang bersifat asobiah. Ya, ada orang kata bila kita sebut Melayu, ini asobiah. Ya, tetapi Melayu dan Islam itu berkait rapat. Melayu dan Islam itu tidak boleh dipisahkan, termasuk apa yang disebut dalam perlembagaan. Ya, hari ini kalau orang bangsa lain memperjuangkan bangsa dia, memperjuangkan agama dia, oh hebat, memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi bila kita sebagai seorang Melayu, sebagai Islam, baru nak cakap pasal Melayu, pasal Islam, ini apa? Asobiah, perkauman, ekstremis. Saya sendiri label sebagai ekstremis. Ada beberapa isu yang saya bangkit dulu sebab saya merupakan jurucakap kerajaan untuk isu Lainas di Kuantan. Bila sampai saya sebut ada isu perkauman di situ, ya, bangsa lain yang di belakang itu mereka mengatakan saya ekstremis. Perkauman, badroli perkauman, ya. Dan bila kita sebut isu ini, ini lagi disebut tentang perkauman. Tetapi saudara saya lihat dalam perlembagaan. Perlembagaan Malaysia ini cukup special. Dia bukan perlembagaan yang sama dengan negara-negara ini. Dia bukan sama dengan India atau Inggris dan lain lagi. Perlembagaan Malaysia ini so special. Walaupun ada orang mendakwa, contohnya Kapasim tetap mengatakan bahawa negara ini negara sekular, tetapi perlembagaan Malaysia tidak menggambarkan negara ini negara sekular. Malaysia cukup beruntung kerana dalam perlembagaan, yang mana tuntutan komando yang pertama mengenai murtad itu disebut dengan jelas di dalam perlembagaan. Di dalam pasal 3 kita sebut di situ kebebasan beragama Islam adalah agama persekutuan. Tidak disebut sebagai agama rasmi, ya. Beza. Jadi saudara saya kena faham. Bila disebut di dalam perlembagaan, agama Islam itu ialah religion of federation. Ialah agama persekutuan, bukan agama rasmi. Dia ada perbezaan yang cukup besar. Kalau dia agama rasmi, dia merupakan agama yang upacara saja. Tapi bila kita sebut persekutuan, dia ada dia punya signifikan. Dan di dalam pasal bila mengatakan tentang kebebasan beragama itu, disentuh dalam pasal 4 mengatakan bahawa semua itu mereka bebas untuk mengamalkan apa saja agama, untuk buat apa saja. Tetapi ada satu pasal lagi di dalam perlembagaan mengatakan kerajaan boleh mengambil tindakan, boleh membuat apa-apa peruntukan untuk membendung daripada orang membuat dakwah kepada orang Islam. Itu terkandung di dalam perlembagaan. So special. Ya. Dan sebab itu kalau kita tengok di dalam satu kes antara apa yang dikatakan kes yang kita kenali sebagai Atikul Atikul Rahman itu, di mana Hakim Muhammad Nur telah jelas mengatakan, ini nak terangkan sikit, bila kita kata agama persekutuan ini, bila agama persekutuan itu, ya, di dalam kes ini mengatakan bahawa merupakan agama persekutuan dan agama lain boleh berjalan secara aman dan damai, ini bukan bermakna Islam itu duduk sama rata dengan agama lain, sama tinggi dengan agama lain. Tidak.
Maksudnya di sini, di dalam kes ini dia mengatakan bahawa bila disebut agama persekutuan, maka Islam itu di depan. Islam itu lebih tinggi, Islam itu yang lead dan bukan sebaliknya. Ini yang kita kena faham bila kita sebut sebagai agama persekutuan. Sebab itu dia bukan soal keadilan. Itulah soal yang mana Islam merupakan yang tertinggi, yang kita sendiri wajib imani. Jadi tuntutan pertama, saya nak balik pada tadi. Tuntutan pertama ialah tentang murtad. Dan kalau ini dibiarkan, maka ia akan menjadi isu yang cukup besar untuk kita, sebab dia menuntut supaya murtad itu dihalalkan. Ya. Dan murtad itu adalah isu untuk orang Islam. Kita kena faham perkara ini. Ya. Dan saya tidak faham kenapa orang bukan Islam begitu begitu beria nak mempertahankan supaya murtad itu dibenarkan. Kenapa? Ya. Padahal itu isu orang Islam itu. Ya. Itu kita sebut kenapa disebut itu. Yang kedua, dia menuntut supaya Malaysia menerima hak SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity. Maknanya menuntut supaya negara menghalalkan LGBT itu. Ya, lesbian, gay dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, hari ini bila kita sebut perkara-perkara ni, kita lihat negara barat dalam keadaan kacau bilau. Dengan LGBT, lesbian, gay dan sebagainya. Ya, bila Allah SWT menurunkan bala kepada kaum Nabi Lut, ya, disebabkan oleh aktivitis gay dan lesbian tadi, kita kena ambil ini sebagai pengajaran besar untuk umat Islam. Sebab itu dia akan melibatkan kanun kesesaan 377A, di mana dia berhubung dengan jenayah lewat. Ya. Kemudian itu satu tentang LGBT. Jadi kita rakyat Malaysia pada hari ini kadang-kadang pemahaman liberal ini kadang-kadang cukup menular. Dia kata apa salahnya, ya, sampai dia nak menghalalkan perkahwinan sama jenis. Dan baru ini Thailand pun sedang memikirkan ke arah yang sama. Begitu juga dengan negara lain. Yang ketiga, mempersoalkan elemen kesalahan jenayah syariah. Ya. Yang keempat, membuat tuntutan mewujudkan keliruan terhadap kebebasan beragama seperti kalimat Allah. Mempersoalkan larangan terhadap penganut ajaran Syiah yang sedang sibuk diperjuangkan pada hari ini, ya. Dan yang keenam juga isu hak seorang bapa beragama Islam untuk mengislamkan anak-anak di bawah umur, juga dijadikan isu hak asasi manusia. Bukan perkara yang baru, saudara-saudari. Ini merupakan rentetan kepada beberapa tahun yang lepas. Kalau kita ingat IFC, Interfaith Religion Council tu, IFC, yang mana tuntutan yang hebat, yang tekanan hebat ini juga telah diberi kepada Malaysia. Ini cukup penting untuk kita faham kenapa kita menentang komando. Bukan semata-mata nama dia komando, ya, bukan semata-mata nama dia komando, tetapi 6 perkara yang tadi yang kita lihat, termasuk beberapa perkara mengenai Islam di dalam perlembagaan, dan juga isu tentang Syiah tadi, isu tentang untuk anak-anak yang tadi dikatakan seorang bapa itu, hak seorang bapa untuk misalkan anak-anak di bawah umur. Sebab itu saya katakan di sini, komando ini telah memberi gambaran kepada dunia bahawa seolah Malaysia ini tidak demokrasi, tidak bagi hak beragama dan sebagainya. Sebab itu kita kata pengkhianat negara. Pengkhianat negara kerana mereka dengan jelas menentang apa yang disebut di dalam perlembagaan. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, ya, mereka cuba menindakkan. Mereka kata tidak, tak ada, kita tak sentuh apa-apa pun. Kita cuma nak Malaysia ni supaya dia lebih demokratik. Malaysia punya hak asasi manusia. Tetapi 6 perkara yang cukup sensitif untuk umat Islam yang perlu kita faham pada hari ini agar kita sama-sama berjuang, dan insyaAllah kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi selepas ini, insyaAllah. Allahu'alam. Terima kasih Yang Besar Datuk. Seperti mana yang diberitahu bahawa Komando ni merupakan gabungan 54 badan NGO, tapi yang mendaftar hanya 12 saja. Yang lain-lain tu pom-pom ada. Okay. Dan seterusnya kepada Saudara Ashraf, apakah faktor yang membawa kepada tuntutan Komando ni? Adakah faktornya disebabkan lemahnya pengetahuan syariat umat Islam kita pada hari ini, ataupun lemahnya pegangan akidah, atau ada sebagainya? InsyaAllah. Ya, manakala majoriti dalam pentas ni adalah pemuda, kan?
Maka saya ingin menunjukkan rasa terharu dan atas komitmen kalian semua, sebab sudi datang dekat top yang memang kalau dengar apa Komanggo bosan kan. Kita dengar daripada aku dengar Komanggo, baik aku duduk bilik study tidur kan. Kenapa aku kena datang top Komanggo ni? Kalau tak kena paksa dengan universiti kan, tak payah datang lah kan. Okey sebenarnya sebelum saya mengulas pada soalan tuan moderator ni, sebenarnya saya suka untuk membawakan kalian semua dapat muka saya muda lagi kan. Cuba teka umur berapa? Saya bekas mahasiswa lepas universiti. Dan saya merasakan bahawa zaman kalian semua ni, zaman pelajar universiti adalah zaman emas kan? Zaman di mana seorang pemuda ni dia boleh korek potensi diri dia. Okay, saya bercakap atas kapasiti pembina, so saya kena naikkan himmah seorang pembina kan? Seorang pemuda. Saya tertarik untuk quote satu kata-kata daripada Dr. Rakib Sirjani, seorang academician daripada Mesir kan? Apa dia kata? Ketika dia mengadakan satu forum macam ni, forum macam ni kan, dia kumpulkan pemuda-pemudi terbaik Mesir kan? Pemuda-pemudi terbaik Mesir macam kalian semua kan, yang universiti belajar tinggi, pemuda-pemudi terbaik Mesir. Dan dia buat satu survey kan? Dia buat satu survey, apakah masalah terbesar diri kalian semua? Apakah masalah terbesar diri kalian semua kan? So dia bagi survey dekat pemuda-pemudi tu. Apa yang dia mengejutkan, pemuda-pemudi terbaik ni kan, dia dapat apa masalah dia? Pertama, masalah couple, masalah tak ada duit, masalah pornografi kan, masalah yang dikatakan remeh-temeh. Dr. Rakib Sirjani bila dia tulis satu buku yang bertajuk Pemuda Pekezaman, buku tu adalah manifestasi kekecewaan daripada pemuda pada masa tu. Dan dia tulis buku tu. Dia kata sepatutnya pemuda-pemuda terbaik Mesir ni, apa yang menjadi masalah utama dia adalah masalah umar. Masalah umar. Dan hari ini, dan bila kita duduk dalam dewan ni, kita membicarakan satu topik yang sangat besar. Dan saya seru kepada semua pemuda-pemudi di sini untuk buka hati, kita fikirkan tentang masalah umar. Kita adalah tonggak pada negara Malaysia ni, pemuda-pemudi. Jadinya tak rugi datang Tok Komanggo ni, selain kita dapat kredit kan? Ada kredit kan? Tak ada. Saya tak pernah masuk IPTA, tak tahu sistem kredit. Atau akan dapat satu nilai tambah pada sebagai seorang Muslim dengan tahu apa Komanggo ni. Okay, saya pergi pada persoalan faktor yang bawa kepada isu Komanggo ni. Prof Buat tadi dah cakap banyak tentang Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Masalah kita, orang Malaysia ni, khususnya orang Islam ni, Komanggo ni dia banyak attack pada undang-undang. Dan itu adalah kelemahan terbesar umat Islam kat Malaysia ni, sebab dia malas membaca. Satu poin penting, malas membaca. Okay, saya nak tunjukkan satu buku. Siapa yang tahu buku ni buku apa? Pernah baca tak? Go through. Dan Komanggo, bila dia attack perlembagaan Malaysia, dia go through semua benda ni, fasal satu persatu. Dia tahu bahawa untuk mengugat kedudukan Islam dekat Malaysia ni, dia tak mampu dengan sekadar dia golongan minoriti. Dia tak mampu dengan sekadar membolehkan puasa. So dia menggunakan kebijaksanaan dia, intelektual dia, dan dia gunakan undang-undang. Dan kelemahan sekarang umat Islam kat Malaysia ni, dia malas membaca, dan dia tak ada kemahiran untuk dia balas balik hujah-hujah Komanggo ni. Okay, sebagai contoh, benda paling basic macam Prof Bat cakap, Islam agama rasmi persekutuan. Bayangkan Malaysia setelah berapa kurun, setelah berapa tahun sejak daripada kemerdekaan, orang Malaysia telah dimomokkan bahawa Islam ini sebagai agama rasmi persekutuan. Malaysia adalah sebuah negara demokratik sekular. Sedangkan perkataan rasmi
Kan kalau kita rujuk pada kertas kerja Muhammad Nasir bin Desa, Biro Undang-Undang Wilayah Persekutuan, kalian semua boleh google dia 10 tanggapan mengenai kedudukan Islam di Malaysia. Sangat membuka mata. Mengenai kedudukan Islam di Malaysia, dia katakan bahawa benda-benda yang dia telah bomokkan telah tertanam dalam diri rakyat Malaysia daripada 1957. Dan dia telah tertanam dan menganggap bahawa Malaysia ni sebuah negara sekular, bukan negara Islam. Dan hakikatnya Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara Islam. Tapi kalau dianalogikan sebagai seorang Muslim, kan, dia belum mukmin lagi. Maksudnya kalau dia seorang Muslim ni, dia ada tertinggal solat, kan, dia tak puasa, tapi itu tidak menjadikan dia kafir. Macam tu juga Malaysia, kan. Malaysia adalah sebuah negara Muslim tapi dia tak sempurna. Dan tugas kita adalah untuk mengisi kelompokan Malaysia sebagai sebuah negara Muslim yang tak sempurna itu. Okay, bila umat Islam kat Malaysia ni dia tak cakna, dia tak teliti, maka dia mudah kena tipu. Macam isu Komanggo ni baru sekarang kita dapat awareness lah. Maksudnya dapat kesedaran untuk lawan balik isu ni. Sedangkan isu ni telah sebelum ni telah dibentangkan di Geneva sebelum ni. Dan kita pun tak tahu. Umat Islam memang tak tahu tentang isu ni. Dan juga umat Islam kat Malaysia ni dia gagal untuk membezakan mana satu musuh dan juga mana satu kawan, kan? Dia tak tahu nak bezakan mana satu musuh, mana satu kawan, mana satu sasaran dakwah, kan, mana satu musuh dakwah. Sebabkan kekeliruan di dalam memahami metodologi dakwah, so dia tersalah pilih. Dan dia menyebabkan Komanggo ni mudah untuk tuntutan Komanggo ni mudah untuk berlaku dekat Malaysia. Okey, faktor lain. Saya pergi pada faktor teknikal. Okey. Faktor yang menyebabkan tuntutan Komanggo ni adalah tekanan luaran dan juga antarabangsa. Tekanan daripada badan daripada antarabangsa yang menekan Malaysia. Dan juga kesinambungan daripada IFC. Siapa tahu tentang IFC? Prof Pat cakap ni. Interfaith Commission. 14 tuntutan Interfaith Commission. 14. Kalau boleh google, tapi kalau lagi bagus kalau beli buku ni. Saya bukan promote buku lah, kan? Tapi kalau beli buku ni, Pemikiran Islam Liberal oleh Dr. Udi Suharto. Baca 14 tentang tuntutan IFC. Tapi tuntutan IFC ni dia tidak mendapat tempat kat Malaysia, kan? So kesinambungan dia tuntutan Komanggo ni berjalan. Dan juga yang ketiga ada pertahanan dalaman. Okay? Pertahanan dalaman daripada tokoh-tokoh liberal Muslim di Malaysia, sama ada di pihak kerajaan ataupun pembangkang. Dan tangan-tangan inilah yang menjadi pendukung kepada tuntutan Komanggo. Kalau kita lihat pada tuntutan Komanggo, kan, dia bukan sahaja orang bukan Islam dalam senarai Komanggo tu. Ada juga orang Islam. Seperti apa? Sistem Islam. Kalau Dr. Udi Suharto cakap dalam buku dia, kan, dia sangat kecewa kepada sebuah NGO yang beridentitikan Islam, sistem Islam, kan. Dia secara zahir dia mahu orang akui Islam, kan, tapi batin dia tak ikut pada Islam. Itulah sebab sikit daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ashraf. Tak kira. Poin yang kita dapat daripada saudara Ashraf tu bahawa kelemahannya umat kita pada hari ini adalah tak suka membaca, kan? Tak suka membaca. Bila saudara Ashraf angkat buku tentang perlembagaan tu, saudaranya, kawannya Koslo semua dah bangga. Aku pernah baca buku tu. Yang lain tu semua dah kerut-kerut. Okey, tak apa, terus. Okey. Tak apa, balik kita baca. Didik dan menjadilah seorang Muslim yang peka atas isu semasa, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan pusingan kedua kepada Ustaz Muhammad Gunawan. Ustaz tadi Ustaz ada beritahu Ustaz merupakan ahli Muslim Bureau yang pergi ke Geneva, Switzerland. Maka bolehkah Ustaz untuk menceritakan pengalaman dan situasi di sana?